Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuan Muhammad Faris Hamzi, Tuan Ibrahim. Jadi insyaAllah hari ini saya akan membentangkan tajuk implikasi Seksyen 70 Akta Tata Cara Jenayah Syariah terhadap jenayah syariah cyber. Dan dalam pertanyaan ini, saya akan mengupas isu-isu berkaitan cabaran undang-undang syariah dalam menangani jenayah syariah yang berlaku di ruangan cyber. Dan fokus utama kita pada hari ini adalah Seksyen 70 yang memainkan peranan penting dalam menyelesaikan masalah bidang kuasa apabila berhadapan dengan jenayah yang beratasi sempadan fizikal. Dan pembentangan ini objektif utamanya adalah untuk menganalisis sama ada Seksyen 70 mampu menghadapi cabaran ini dengan efektif. Di era digital, jenayah syariah seperti zina, qazaf, penipuan zakat, wakaf dan judi kini tidak lagi hanya berlaku di dunia fizikal tetapi juga di ruangan cyber. Platform seperti Google, Telegram, YouTube, Facebook atau Instagram kini digunakan sebagai medium untuk menjenayahkan jenayah syariah ini. Dan sifat jenayah cyber ini adalah tidak terikat pada sempadan geografi dan tiada lokasi fizikal yang jelas. Dan sebenarnya hal ini menyukarkan untuk menentukan di mana kesalahan itu berlaku dan siapa yang berkuasa untuk mengambil tindakan. Isu bidang kuasa mahkamah syariah. Bidang kuasa mahkamah syariah di Malaysia adalah terhad kepada negeri masing-masing sebagaimana diperuntukkan dalam jadual ke-9 Senarai 2 Perlembagaan Persekutuan. Ini bermaksud setiap mahkamah syariah hanya boleh mendengar kes dalam negeri-negeri tersebut. Namun, terdapat beberapa masalah khusus dalam konteks jenayah syariah cyber. Yang pertama, jurisdiction vacuum. Keadaan di mana tiada satu pemahkamah mempunyai kuasa mutlak kerana lokasi jenayah tidak dapat ditentukan. Contohnya, apabila jenayah berlaku di media sosial yang tidak mempunyai lokasi yang khusus. Kedua, double jurisdiction. Apabila dua atau lebih negeri mungkin menuntut bidang kuasa ke atas kes yang sama. Sebagai contoh, jika jenayah berlaku di Johor tetapi kesannya dirasai di Selangor, maka kedua-dua negeri mungkin mempunyai tuntutan bidang kuasa. Yang ketiga, cross-border jurisdiction. Cabaran yang timbul apabila pelaku, iaitu penjenayah, orang yang melakukan kesalahan jenayah syariah tersebut berada di luar negeri tetapi kesalahan atau kesannya dirasai di negeri lain. Contohnya, jika seseorang di luar negeri Terengganu melakukan jenayah syariah terhadap penduduk Kelantan dalam kaedah dalam talian, adakah mahkamah syariah di Terengganu mempunyai kuasa untuk mengadili kes tersebut atau mahkamah syariah di Kelantan mempunyai kuasa untuk mengendali atau mengadili kes tersebut? Dan masalah ini sebenarnya menunjukkan bahawa mahkamah syariah memerlukan undang-undang yang fleksibel untuk memastikan jenayah cyber dapat ditangani dengan adil dan efektif. Seksyen 70 Akta Tata Cara Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan. Seksyen 70 memberikan fleksibiliti kepada mahkamah syariah dalam menangani isu bidang kuasa. Seksyen ini menyatakan bahawa mahkamah boleh mendengar kes jika lokasi kesalahan tidak dapat ditentukan dengan jelas, kesalahan berlaku sebahagian di satu kawasan dan sebahagiannya di kawasan lain, kesalahan berterusan meretasi lebih daripada satu kawasan, kesalahan terdiri daripada beberapa perbuatan yang dilakukan di kawasan yang berlainan. Dan sebenarnya, dengan peruntukan Seksyen 70 ini, Seksyen 70 dapat membolehkan mahkamah mendengar kes walaupun lokasi pelaku atau kesalahan tersebut tidak dapat dikenal pasti secara spesifik. Ini sangat penting dalam kes jenayah cyber kerana mahkamah masih boleh mengambil tindakan jika kesan jenayah dirasai dalam bidang kuasanya. Oleh itu, dalam metodologi kajian, penulis akan menggunakan analisis doktrinal. Pendekatan ini adalah amat sesuai untuk kajian undang-undang kerana ia menekankan kepada kajian teks perundangan dan keputusan mahkamah. Dan dengan analisis ini, kita boleh menilai ketepatan dan kekuatan Seksyen 70 dalam menangani jenayah cyber, mengenal pasti kelemahan seksyen ini dalam konteks digital yang berubah-ubah, melihat bagaimana peruntukan ini boleh diperbaiki atau diperluas bagi memenuhi keperluan era cyber. Dan analisis ini penting untuk memberi kita gambaran yang menyeluruh tentang potensi ataupun kita panggil sebagai flexibility Seksyen 70 dalam konteks dunia digital yang moden ini. Dapatan kajian dan perbincangan. Sebagaimana maklum, sebelum ini penulis ada menyatakan elemen-elemen Seksyen 70
berdasarkan Seksyen 70 Akta Tata Cara Jenayah Syariah, dan terdapat 4 elemen pada Seksyen 70. Dan pada slide pertama juga, penulis ada menyatakan elemen jenayah cyber ataupun sifat jenayah cyber. Dan apabila satu jadual hubungan kait ataupun jadual pemetaan dibina, penulis mendapati elemen Seksyen 70 adalah selaras ataupun selari dengan elemen ataupun sifat jenayah cyber. Dan sebenarnya hubungan kait ini sebenarnya menunjukkan bahawa Seksyen 70 adalah peruntukan yang memberikan fleksibiliti penting kepada mahkamah syariah dalam menghadapi jenayah cyber. Dan antara kelebihan utama peruntukan Seksyen 70 adalah yang pertama, fleksibiliti penentuan lokasi. Mahkamah syariah boleh mendengar kes walaupun lokasi fizikal pelaku atau kesalahan tidak dapat ditentukan. Selagi terdapat kesan dalam bidang kuasa mahkamah tersebut, maka mahkamah syariah boleh mendengar kes tersebut. Yang kedua, mengurangkan jurisdiction vacuum. Dengan membenarkan perbicaraan di mana-mana kawasan berkaitan, seksyen ini sebenarnya dapat mengatasi masalah kekosongan bidang kuasa yang sering timbul akibat kes cyber ataupun kes jenayah syariah dalam talian. Yang ketiga, pencegahan double jurisdiction. Seksyen ini juga mengurangkan risiko konflik bidang kuasa dan memastikan bahawa kes yang sama tidak diadili di lebih dari satu negeri. Namun, fleksibiliti Seksyen 70 perlu diterapkan dalam setiap elemen negeri, bukan hanya Akta 560 ataupun Akta Tata Cara Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan, bagi mengelakkan konflik bidang kuasa dan memastikan konsistensi dalam penguatkuasaan undang-undang. Hal ini kerana, sebagaimana kita maklum, mahkamah syariah di Malaysia beroperasi berdasarkan bidang kuasa negeri masing-masing, sebagaimana yang diperuntukkan dalam jadual ke-9 Senarai 2 Senarai Negeri Perlembagaan Persekutuan. Seterusnya, sebagaimana yang dimaklumkan tadi, bagi menangani cabaran dalam konteks yang kompleks ini, khususnya di negara Malaysia, peruntukan Seksyen 70 yang terdapat pada Akta Tata Cara Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan mestilah diadaptasi ataupun satu konsistensi mestilah terdapat pada elemen tata cara jenayah di negeri-negeri lain. Oleh itu, satu jadual komparatif telah dibina oleh penulis bagi melihat dan menilai sejauh mana penyelarasan ataupun sejauh mana konsistensi yang terdapat antara elemen negeri lain dengan Akta Tata Cara Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan. Berdasarkan jadual di atas, dapat dilihat terdapat peruntukan Seksyen 70 atau yang setara dengannya wujud dalam elemen Tata Cara Jenayah Syariah di setiap negeri di Malaysia. Dan setiap elemen yang tergandung dalam Seksyen 70, Akta 560 ataupun Akta Tata Cara Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan turut diterima pakai dalam elemen negeri-negeri tersebut. Dan pemetaan ini ataupun hubung kait ini menunjukkan bahawa terdapat keseragaman dalam peruntukan yang membenarkan fleksibiliti penentuan bidang kuasa di kalangan negeri-negeri. Oleh itu, Mahkamah Syariah memiliki asas perundangan yang kukuh bagi mengatasi beberapa isu berkaitan bidang kuasa kesalahan jenayah syariah yang melibatkan ketidakpastian lokasi dan perbuatan yang berlaku di pelbagai tempat sebagaimana yang dibincangkan sebelum ini. Kesimpulannya, implikasi daripada elemen-elemen Seksyen 70 Akta Tata Cara Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan terhadap jenayah cyber menunjukkan bahawa peruntukan undang-undang sedia ada mampu menangani cabaran yang dibawa oleh jenayah cyber, terutamanya dari segi penentuan bidang kuasa. Seksyen 70 memberikan fleksibiliti kepada mahkamah syariah untuk mengatasi ketidakpastian lokasi pelaku dan kesalahan dengan membenarkan perbicaraan di mana-mana bidang kuasa yang terkesan. Dan ini memastikan bahawa walaupun lokasi fizikal pelaku atau kesalahan tidak dapat ditentukan dengan tepat akibat sifat anonimiti jenayah cyber atau sebagainya, mahkamah syariah masih boleh menjalankan perbicaraan selagi kesannya dirasai dalam bidang kuasa tersebut. Jadi, setakat itu saja pembentangan saya pada hari ini. Saya nak ucapkan terima kasih kepada para pendengar, dan jika ada persoalan atau pertanyaan
atau perbincangan sangat-sangat dialukan. Saya sudahi pembentangan saya pada hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.